Assalamualaikum, salam sejahtera, salam merdeka. Selamat menyambut kemerdekaan ke-64 Malaysia Prihatin. Ini tema merdeka kita pada tahun ini, Malaysia Prihatin. Dan selamat menyambut kemerdekaan. So hari ini saya ingin bercakap pasal kenderaan klon lah. Kita pergi kepada kenderaan klon pada hari ini. So bila kita tengok FB macam-macam iklan untuk jual kenderaan klon ni, ada yang cakap kenderaan ni boleh ditukar milik dalam tempoh 6 bulan. So ada yang boleh bayar road tax dalam tempoh 6 bulan, macam-macam lah. Ada yang kata kenderaan tu buat masuk secara legal ke dalam Malaysia, boleh masuk Puspakom. So sebelum dapat geran boleh diguna di atas jalan raya. Konon-kononnya untuk masuk jual dulu dan proses gerannya kemudian. Sebenarnya kenderaan klon ni adalah kenderaan-kenderaan yang tiada permit import, tiada AP. Dan negara-negara ASEAN, khususnya Singapura, Thailand, Kemboja, dan negara-negara ASEAN ni custom tidak mengeluarkan AP lah untuk kenderaan-kenderaan dibawa masuk Malaysia untuk diniagakan di Malaysia. Dan bila tiada AP, kenderaan ini tidak boleh didaftarkan di Malaysia dan digunakan di atas jalan raya Malaysia. So kalau mana yang kata kenderaan-kenderaan ini boleh ditukar milik dalam tempoh 6 bulan, boleh digunakan di atas jalan raya dan diproses geran, itu adalah satu benda yang tak mungkin berlaku lah. So kalau kita ditawarkan untuk kenderaan-kenderaan klon ni, minta semak betul-betul lah. Minta semak betul-betul. So Muhammad Firdaus, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tuan Wadi ini hari 30 hari bulan bila nak open. So hari ini untuk kenderaan klon saja Tuan Wadi. Dan kenderaan-kenderaan klon ini biasanya kenderaan-kenderaan daripada Singapura. Kita terus cerita lah, daripada selatannya dia akan masuk ikut Singapura, dan daripada utaranya dia akan bawa masuk ikut Johor daripada selatannya, dan di utaranya ikut Kayu Hitam, ikut Atau Panjang sebagainya lah. Yang tu kenderaan daripada Thailand, dan daripada Singapura masuk ikut Johor Bahru, ikut Johor. Dan untuk makluman, kenderaan-kenderaan daripada Johor dia boleh masuk ke dalam Malaysia menggunakan dia boleh masuk secara legal lah, ke Malaysia ni dia pakai road tax Singapura, boleh masuk secara legal dengan syarat dia ada insurans Malaysia, dan dia boleh masuk. Dan apabila road tax ni tamat, kenderaan tu tidak masuk ke Singapura balik dan diniagakan dalam Malaysia lah. Kebiasaannya macam tu, dan kenderaan inilah yang akan dijual di Malaysia sebagai kenderaan klon. Kemudian satu lagi kenderaan daripada kenderaan klon ini yang tak ada EP ini, dia tidak boleh didaftarkan dah, tak boleh didaftarkan di Malaysia. Dan kesalahan apabila kita menggunakan kenderaan klon ini, dia dikatakan klon kerana dia menggunakan nombor pendaftaran pada kenderaan lain. Contohnya kalau kenderaan itu AA123 contoh, dimasukkan kenderaan klon itu, kenderaan yang masuk dari Singapura itu ditampal nombor pendaftaran yang berkenaan yang milik kenderaan lain. Itu untuk mengaburi mata pembeli lah. Dan kesalahan-kesalahan untuk kenderaan klon ini di bawah Seksyen 90, dia tak ada insurans, dia memang tak dibayar insurans lah. Kemudian di bawah Seksyen 23 tak ada road tax, dan kesalahan paling besar adalah Seksyen 108, itu memalsukan nombor pendaftaran. Dan kita akan tangkap dan sita di bawah Seksyen 64, Akta Penggunaan Jalan. Dan apabila dibawa ke mahkamah, minimum kesalahan ini adalah minimum denda, yang paling minimum adalah 16,000. So kalau siapa ada 16,000 bolehlah pakai. Kemudian kalau saya ingin nasihatkan kepada
pengguna-pengguna jalan raya atau mana-mana pembeli yang ditawarkan untuk kenderaan clone ini, tolong buat semakan di mana-mana GPJ yang terdekat. Tolong tengok nombor enjin, nombor chassis, ambil nombor enjin, ambil nombor chassis, buat semakan di GPJ yang terdekat. Dan juga boleh semak dengan pihak custom lah, berkenaan dengan AP dan sebagainya tu. Yang tu cara yang lebih selamat untuk kita cek kenderaan tu sama ada dia berdaftar dengan GPJ ataupun tidak. Okay. Yang ini nasihat lah, supaya masih ramai lagi yang masih tidak faham ataupun tertanya-tanya berkenaan dengan kenderaan clone ini. Kemudian ada soalan daripada siapa ni, Pina Hanwar, betul ke ada buat lelongan? Kita akan pergi lepas ni ya. Akan ada saya akan cerita berkenaan dengan lelongan ni sekejap. Macam mana nak datang tengok kenderaan tu. Okey, saya akan cuba terangkanlah sekejap masa yang lebih pada saya. Apakah hukumannya Faiz Ibrahim? Apakah hukumannya kalau miliki kenderaan clone? Okey, kenderaan clone seperti saya cerita tadilah, di bawah section 90, 23, 108 dan sita di bawah section 64, minimum adalah kesalahan adalah 16,000. Minimum dia adalah itu minimum so maksimum lebih lah. Kemudian ada yang seperti kata tadi, kenderaan boleh ditukar milik. Biasanya penjual ni akan meyakinkan pengguna bahawa kenderaan ini boleh tukar milik nanti pun 6 bulan. So ada yang ceritanya boleh dapatkan geran. So bila biasanya bayar dulu dan tunggu dalam masa 6 bulan untuk dapatkan geran. So sebenarnya itu adalah cerita-cerita kosong lah. Cerita-cerita kosong. Dan kenderaan-kenderaan tanpa AP, kenderaan daripada Singapura yang masuk ke Malaysia tidak boleh digunakan di atas jalan raya Malaysia dan tidak boleh dapatkan AP dan juga tidak boleh ditukar milik dan tak boleh ada geran. Okay. Secara simple lah. So itu adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh PGBJ lah. Dan kenderaan-kenderaan daripada Singapura ni memang tak pernah dikeluarkan AP lah. Cik Nasrul Supri, Assalamualaikum Tuan, macam mana GPJ boleh jual kereta yang tak didaftarkan? Awal-awal tak daftar, tahu-tahu boleh pakai, jadi sah pula. Warna jadi macam tu, pening saya fikir. Okay, terima kasih Cik Nasrul. Apabila kenderaan-kenderaan yang kita tahan, kenderaan-kenderaan yang kita sita, kenderaan clone yang kita sita ni, kita akan bawa kes itu ke mahkamah lah untuk kita charge, untuk kita bagi hukuman dulu kepada pembeli ataupun pengguna. Dan kenderaan-kenderaan ni kita akan daftarkan lah. Kita akan daftarkan di bawah peruntukan JPJ, Akta JPJ 64 tu. Di bawah Akta Perhubungan Jalan kita akan daftarkan, kita akan lucu hak di mahkamah. Dan setelah kita lucu hak kenderaan ni, kita akan daftarkan sebab dia dah jadi hak JPJ dan kita akan daftarkan supaya jadi legal seringkasnya, dan kemudian kita lelong untuk digunakan di atas jalan raya lah. Itu semoga menjawab soalan Cik Nasrul itu seringkasnya. Macam mana pihak JPJ boleh kenal pasti kenderaan tersebut adalah kenderaan clone Dek Shima? Okey, terima kasih kerana bertanya lah. JPJ ni dia kerja banyak tahun lah, 26, 27, 28 tahun. Ada yang 30 tahun. So itu adalah pengalaman lah. Pengalaman kita boleh kenal pasti mana yang kenderaan clone, mana yang, sebab dia identiti dia berbeza. Ada sedikit berbeza lah identiti dia. Dan kita boleh kenal pasti identiti itu. Setakat ni kita boleh kenal pasti lagi lah. Sebab identiti dia tu macam dia ada sedikit perbezaan lah. Daripada Linda Khairul, salam Tuan, kalau kereta dari Singapura boleh daftar jadi kenderaan Malaysia tak? Tak boleh. Tak boleh. Kecuali kalau kenderaan tu ada AP, ada permit import daripada custom, boleh didaftarkan. Tapi setakat ini kenderaan Singapura tak ada AP dan tak boleh daftar jadi kenderaan Malaysia. So kalau kata ada yang cakap boleh, itu tak betul lah. Kalau ada yang offer kenderaan contohnya kenderaan daripada Singapura ataupun kenderaan daripada Thailand, kita syak lah mana tuan secara boleh semak dengan pihak JPJ lah. So boleh ambil nombor enjin, boleh ambil nombor chassis dan kita buat semakan dengan mana-mana JPJ terdekat
sama ada kenderaan tu pernah atau tidak didaftarkan di JPJ untuk mengenalpasti kesahihan lah. Kemudian boleh juga buat semakan dengan pihak custom berkenaan dengan AP. Sama ada kenderaan itu ada AP ataupun tidak ada AP. Itu untuk lebih sahih lah daripada kita kerugian sampai belas-belas ribu. Dan biasanya kenderaan ini dijual lebih murah daripada kenderaan di pasaran. Dan daripada kita rugi belas-belas ribu beli kenderaan dan kenderaan kita kena sita di JPJ dan kena lagi denda 16,000 minimumnya. So lebih baik kita semak lebih baik kita semak betul-betul lah, cek betul supaya kita tidak terkena. Itu kerugian banyak tu. Kalau 16,000 kena lagi 16,000, 32,000 kenderaan tu disita. Lebih baik kita pakai 32,000 tu untuk beli kenderaan yang tentu sahih lah. So kalau terbeli kenderaan klon, apa tindakan yang perlu dibuat? Yang ni menarik. Kalau dah terbeli kenderaan klon, kenderaan ini tak boleh pakai dah. Boleh buat spare part je. Boleh buat spare part dia. Kalau terbeli kenderaan klon, boleh. Saya menganjurkan kepada sesiapa yang terbeli kenderaan klon ini, sebelum ditangkap oleh JPJ dan dikenakan denda yang tinggi, boleh menyerahkan kenderaan itu ke JPJ. Boleh buat serahan di JPJ lah. Dan kita menerima kenderaan yang nak diserahkan. Tak ada masalah. Pak Dik Londang, tuan banyak dengar berlaku kereta Singapura masuk secara haram. Bagaimana kenderaan tu ada AP? Ini pasal berkenaan haram dan kena AP. So kalau haram dia tak ada AP lah. Itu maksud dia. Kalau haram dia tak ada AP. Kalau dia ada AP dia tak haram. So kenderaan masuk kenderaan dia daripada Singapura. Kenderaan boleh masuk ke dalam Malaysia menggunakan road tax Singapura. Tak ada masalah. So bila road tax tu mati dia tak balik. Dia bukan masuk secara haram, dia masuknya secara legal. So tak ada apa-apa sekatan untuk dia masuk. So apabila dia tak keluar dengan road tax dia mati dengan tujuan untuk dia diniagakan di Malaysia ini, itu dah jadi haram lah. So haram dia tu bermula daripada situ. So selagi dia insurans dia masih ada dan road tax dia masih hidup, dia tidak lagi haram. Dia masih boleh digunakan pakai di Malaysia lah.